Ingin kita dengar kisah-kisah kehebatan baginda Nabi SAW, antara mukjizat luar biasa Nabi. Beberapa perkara yang sangat aneh dan mengagumkan baginda Nabi, mengagumkan para sahabat baginda Nabi SAW, dan menyebabkan kita juga merasa bangga dan rindu kepada Nabi SAW. Antara satu kisah yang diceritakan oleh Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب ومغفرة ورضوانه وحسن خاتمة عند الموت ورفع درجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة. على هذه النية كلنا صالح شامل خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin sidang Jumaat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat peluang untuk teruskan ibadah kita mingguan dan perayaan mingguan kita, iaitu Yaumul Jum'ah, pada hari Jumaat, dengan salat Jumaat dan ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala usaha tuan-tuan untuk hadir pada masjid ini pada hari yang mulia ini akan dinilai sebagai pengampunan dosa, rahmat Allah, keberkatan dalam hidup kita, dan yang paling kita harapkan adalah redha Allah Subhanahu wa taala pada awalnya dengan husnul khatimah saat kematian. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari Jumaat, pada hari yang mulia, sama-sama kita perbanyakkan istighfar kita, kerana hari ini digandakan keampunan oleh Allah. Dan perbanyakkanlah mohon rahmat dan keberkatan dalam hidup dunia dan akhirat, kerana hari ini Allah menanti-nanti apa yang kita minta. Dan mohonlah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hari ini dinanti-nantikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenali diri kita dengan disampaikan berita salawat tuan-tuan kepada Nabi. Kita banyak salawat kita, maka lagi banyak Nabi mengenali kita, sampai kepada Nabi beritanya, laporannya. Maka mintalah 3 perkara tadi saya sebut, istighfar, kerana Allah menantikan nak beri keampunan, tunggu kita minta aja. Minta rahmat dan keberkatan hidup dunia akhirat, kerana Allah nak bagi. Dan mintalah syafaat baginda Nabi SAW, kerana Nabi menanti-nanti salawat kita dan akan masukkan nama orang yang banyak mengingatinya dalam kelompok orang yang mendapat syafaat bantuannya di akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim fi kulli lahzatin abada adada khalqih wa rida nafsi wa zinata arshih midada kalimatih. Muslimin dan rahimakumullah, kita harap yang dah masuk tu ambil tempat, yang ruang-ruang sembahyang yang masih kosong penuhi, dan juga yang berada di luar tu segeralah masuk ke dalam masjid dan i'tikaf. Jangan lupa saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ingin kita dengar kisah-kisah kehebatan baginda Nabi SAW, antara mukjizat luar biasa Nabi. Beberapa perkara yang sangat aneh dan mengagumkan baginda Nabi, mengagumkan para sahabat baginda Nabi SAW, dan menyebabkan kita juga
merasa bangga dan rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara satu kisah yang diceritakan oleh Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi yang sentiasa mengiringi Nabi dalam musafirnya. Musafir maksud Nabi keluar, kadang-kadang Nabi pergi keluar Madinah, dia sering mengiring Nabi. Dalam satu perjalanan tak ramai, lebih kurang ada beberapa orang. Antara meriwayat mengatakan lebih kurang 6 orang sahaja yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para sahabat sentiasa berdamping dengan Nabi untuk mendapat ilmunya, untuk mendapat melindungi Nabi dan berkhidmat kepada Nabi. Khidmat, bekerja untuk Nabi, tolong menolong Nabi SAW. Nabi perlu air, mereka lah akan ambil air, perlu itu dan ini dan sebagainya. Diceritakan daripada Barra bin Azib, seperti mana dalam kita diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibn Kathir dengan sanad yang diakan oleh Imam Ahmad, dengan sanad yang thiqah, yang kuat, dan boleh diterima hadis ini sebagai hadis yang sahih. Iaitu Sayyidina Barra bin Azib berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam satu musafir. Kami menghampiri satu aliran sungai yang kering, tinggal sikitnya air dia, air lopak-lopak aja. Tiba-tiba kami berada, ketika itu kami berada 6 orang, dan kami turun ke sungai itu termasuk diriku. Masuk, turun, nak korek-korek sikit, kok ada mata air bawah tu untuk tadah sikit, untuk minum lah, untuk buat minum, air yang sedikit. Jadi yang pun usahalah korek-korek untuk dapat lagi bawah-bawah itu mungkin banyak lagi, dan tadah dengan mangkuk yang ada. Dapatlah sedikit, itu pun taklah bersih sangat. Aku mengambil bekas dan mencedok air tersebut. Rasulullah SAW saat itu ada di tebing sungai di atas. Kami je yang turun katanya. Kami isikan bekas air itu, dapatlah lebih kurang separuh bekas kecil. Mangkuk kecil, dapat separuh. Separuh ni kira-kira seorang minum pun tak pernah cukup juga. Ni 6 orang dengan Nabi lagi. Maka akhirnya mereka pun bagilah air tadi ni kepada Nabi SAW. Bagi Nabi minum dululah. Dah tak ada yang lain. Itu je yang ada. Bagi Nabi je lah. Mereka sanggup korbankan diri sendiri, kan? Utamakan baginda Nabi SAW. Tapi apa yang berlaku? Kemudian aku memberikannya kepada baginda Nabi SAW. Aku pun mengambil bejana aku. Dia adalah sikit botol air dia yang dia bawa, tapi pun dah tinggal habis dah sebenarnya. Dia titik-titik itu je, kan? Dan terlintas di benakku, apakah aku masih ada air dalam bekas aku tadi ni? Bolehlah membasahi setitik 2 titik masuk kengkung, rasalah basah sikit. Dia fikir macam tu, nak harap minum yang Nabi punya tadi, rasa macam tak dapat dah, sikit sangat. Aku pun dapatlah goncang, dapatlah setitik masuk tu dalam kengkung dia. Dan aku tunjuklah bekas ni kepada Nabi, maksudnya dah kosong lah ya Rasulullah, dah kosong dah. Koklah nak Nabi tengok, oh engkau minum seorang-seorang pula, kan? Nak tunjuk kata tak ada air pun, Rasulullah kosong. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam mencelup tangannya ke dalam bekas tadi. Bekas, baginda mendoakan keberkatan pada air tersebut, dan Nabi celupkan jarinya juga dalam bekas dia tadi ni. Katalah botol lah, tak tahulah botol rupa macam mana, kan? Dan botol yang Barra bin Azib punya, dia pun celup juga, kosong tu, Nabi celup jari tu. Dan aku benar-benar melihat dengan mata aku sendiri. Aku tengok bejana tadi, bekas yang kami cedok separuh mangkuk tadi ni, dah penuh. Bukan makin kurang, penuh. Dan Nabi bagi sahabat-sahabat semua minum. Tak sedar dia pegang-pegang botol dia, berat, dah ada air pula. Yang kosong tadi pun dah penuh dengan air. Setelah Nabi celup jari yang basah, mula Nabi celup dalam bekas tu, basah tu Nabi celup dalam botol dia,
pun ada air. Penuh. Aku melihat dengan mata aku sendiri. Sahabat semua minum sekenyang-kenyang 6 orang, termasuk diri aku. Dan kami tengok-tengok ada baki lagi dalam mangkuk tu. Dah minum 6 orang, masih ada penuh mangkuk tu. Yang asalnya separuh, Nabi celup jadi penuh. Minum semua, baki dah habis 6 orang, masih penuh. Setelah tu kami pun tuang je lah. Tuang je, dah minum kenyang dah, tak payah nak bawa lah sebab nak balik ke Madinah. Jadi saki-baki mangkuk tu kami tuang dalam sungai yang kering kontang tadi. Dan aku melihat air dalam sungai tu membuak-buak naik dan alirannya menjadi laju deras sehingga kan kami dan kawan-kawan yang lain terpaksa selak kain. Dia kata, kenapa tak nak bagi basah? Air tu naik banyak, kan? Dan air sungai pun mengalir dengan deras. Ini dicerita oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab sirah Imam Ibn Kathir, sejarah Ibn Kathir ni, dia bukan sejarah Nabi, dia ambil sejarah daripada awal ciptaan makhluk. Daripada ciptaan Allah, mula-mula cipta makhluk siapa? Dicerita sampai Adam, Idris, Nabi-Nabi dan sebagainya, termasuk kisah Nabi SAW. Antara mukjizat Nabi yang luar biasa. Air yang sedikit sehingga boleh menambah aliran deras sungai, sehingga naik banyak. Para sahabat terpaksa kena angkat kain mereka, takut bimbang basahnya. Kerana nak sebut lajunya air semakin naik dengan cepat. Punca daripada keberkatan tangan baginda Nabi SAW dan doa Nabi keberkatan padanya. Ini yang saya sebut dengan Nabi SAW, bahawa apa yang disentuhnya akan menjadi hidup. Akan menjadi hidup. Kita tak dapat nak sentuh. Macam mana? Boleh tak dapat hidup? Boleh, dengan cara kita hidupkan hati kita. Sentuhan perasaan kita, gambaran cinta kita dengan baginda Nabi SAW, maka akan menghidupkan hati kita yang mati. Hati kita ni ada hidup dan mati. Mula dia tak mati, dia tenat dulu. Berkarat, tenat, mungkin mati. Tanda hati yang mati apabila dia rasa langsung tidak sensitif dengan agama. Orang hina agama pun lantaklah, dosa dia punya, kubur dia punya. Kan? Dia tak rasa perasaan, apalah kau cakap macam tu, nak marah, nak sentak dan sebagainya. Dan malah sampai ke tahap dia menganggap amalan Islam itu semuanya tak baik. Semayang buat apa? Rugi masa je kau pergi semayang. Pergi Jumaat, tak pergi Jumaat, tak apa, buat alasan lah, kata masjid tak bagi masuk penuh. Buat alasan sudahlah, tak payah pergi ya. Kan? Buat alasan. Jadi hati dah keras, hati dah mati, dah tak rasa sedih bila tak dapat sembahyang Jumaat, tak dapat sembahyang waktu. Rasa happy je. Ini hati dah mati. Kena dapatkan, hidupkan semula hatinya. Antara ubat yang paling utamanya adalah dengan bersalawat kepada baginda Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Tapi memanglah orang macam tu, macam mana tiba-tiba nak salawat? Dia rasa malas, dia rasa penat nak salawat, walaupun 10, walaupun 5 salawat pun dia rasa malas nak buat. Maka perlu dulu pembersihan dengan taubatnya. Perlu dulu dengan pembersihan, paksa dirinya untuk jalan kebaikan, buat kebajikan, itu dan ini. Saya ingat sampai ke tahap bersih sebersihnya, iaitu dengan salawat kepada baginda Nabi SAW. Hidupkan balik hatinya, sehingga hatinya menjadi orang yang sensitif pada agama. Lambat sikit sembahyang waktu pun dia rasa tak senang duduk. Ini orang yang hatinya hidup. Walaupun dia datang Jumaat tapi tak dapat penuh, tutup masjid, dia sedih sangat. Hatinya telah hidup. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita hari ini, sehinggalah pada hari yang Allah tetap matikan semua hati. Bila? Pada akhir hayat dunia ini, manusia semua akan mati hatinya. Yang pengikut Dajjal dengan ikut Dajjalnya, yang pengikut Imam Mahdinya, ikut Imam Mahdi yang hidup hatinya. Pada hari tersebut, hanya pilihan Allah sahaja. Mudah-mudahan kita dalam kelompoknya. Amin ya Rabbal Alamin. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati kita sentiasa cinta pada agama, cinta pada amal ibadah dan sebagainya. Satunya hadis berkaitan dengan Sayyidina Qatadah bin Nu'man. Tuan-tuan, Qatadah bin Nu'man, sedikit pengenalan dirinya sebelum cerita dia. Sayyidina Qatadah bin Nu'man merupakan sahabat Nabi, antara sahabat orang Madinah yang terawal masuk Islam.
dalam kelompok 70 orang pertama Islam sebelum Nabi sampai Madinah lagi. Iaitu dia masuk Islam setahun sebelum Nabi hijrah. Nabi duduk Mekah lagi, dia orang datang daripada Madinah ke Mekah. Iaitu di tempat nama Aqabah. Aqabah yang berada dekat dengan Jamrah. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi haji, kan kita melontar Jamrah Ula, Sughra nama sekarang, Sughra, Wusta, Kubra. Hujung Kubra tu ada satu masjid kecil. Lebih kurang macam saiz besar kita punya klinik luar tu lah. Kan kecil je. Tapi dindingnya daripada tanah lagi, macam tanah. Tak tahulah dia semen kan, tapi cat orang tanah, wallah alam lah. Masih lagi, tapi tertutup sentiasa. Itu Masjid Aqabah, tempat berlakunya perjanjian Nabi dengan orang Madinah datang. Nabi zaman musim haji, orang Arab daripada luar negara negara Mekah, luar pun datang buat haji zaman jahiliah. Cara jahiliah lah, haji zaman cara jahiliah. Jadi orang Arab banyak datang, tapi orang Madinah datang tak nak buat kerja haji, sebab kerja haji cara jahiliah. Mereka nak jumpa Nabi SAW. Nabi minta jumpa di Aqabah, agak sunyi tempat tersebut, dan jumpa dalam keadaan gelap gelita. Maksud orang tak nampak. Pada malam perjanjian tahun yang sebelum tu datang 12 orang. Setahun selepasnya 70 orang. Qatadah bin Nu'man antara 70 orang tu yang datang. Maka ketika mereka dengar ajaran Nabi tentang Islam dan sebagainya, taat pada Allah, tidak ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, tiba-tiba terdengar seruan, "Wahai orang Mekah, ini Muhammad berjumpa dengan orang Madinah," dan sebagainya. Rupanya seruan tu daripada syaitan. Seruan tu adalah syaitan, bukan manusia. Jadi itu peristiwa Aqabah. Maka baliklah 70 orang, maka tersebar, makin meluas Islam. Antaranya Qatadah bin Nu'man. Kehebatan Qatadah bin Nu'man ni umurnya jarak dengan Nabi lebih kurang 10 tahun. Dia lebih muda daripada Nabi SAW. Dan benda lain, Sayyidina Qatadah ni, sehinggalah dia meninggal dunia, wafat pada tahun 23 Hijrah, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang berlaku pada dia yang nak cerita di sini, iaitu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bismillahirrahmanirrahim. Dan Abu Nu'aim, riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Dalailun Nubuwah, meriwayatkan hadis yang cerita panjang, iaitu satu waktu di hari Jumaat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ni dua beradik dengan Qatadah bin Nu'man, satu mak bapa berlainan. Dua adik-beradik dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Selalu kita dengar, mungkin tuan-tuan mungkin pernah dengar kan, Sayyidina Abu Sa'id bin Khudri. Dia ni dua beradik saudara kepada Qatadah, tapi sebelah maknya, bukan bapa berlainan. Jadi Abu Sa'id cerita, langit berawan gelap pada malam tu, gelap sungguh, ketika Nabi SAW keluar dari rumah untuk melaksanakan solat Isya'. Tiba-tiba hujan datang dengan petir yang kuat. Baginda melihat Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Baginda bertanya, "Kenapa engkau jalan malam-malam begini, wahai Qatadah?" Dia menjawab, Qatadah ni mata dia kabur, maksud tak nampak sangatlah, taklah jelas macam orang lain. Dia menjawab, "Aku tahu, wahai Rasulullah, bahawa orang yang menyaksikan solat cukup sedikit. Orang datang nak tengok engkau solat, nak sembahyang berjemaah ni sikit. Sehingga aku pun nak datang juga," dia kata. Walaupun gelap, hujan, petir. Biasanya orang yang jauh-jauh diberi keuzuran lah. Hujan zaman tu, zaman kita hujan pun ada kereta, payung, kan, taklah berlumpur, pasir-pasir berlumpur macam dia orang. Yang kalau zaman tu dikira uzur, tak datang berjemaah pun tak apa. Baginda bersabda, "Apabila engkau selesai solat, engkau tunggu sekejap aku, jangan balik lagi." Nabi suruh tunggu. Nabi pun sembahyang selesai, sehinggalah Nabi kata, "Tunggu sehingga aku datang jumpa engkau." Tunggulah masjid. Apabila baginda selesai solat, baginda memberikannya tongkat. Nabi berhadiahkan tongkat pada dia. Dan Nabi bersabda, "Ambillah tongkat ini
Nescaya ia akan memberi cahaya, spotlight, bersinar 10 depa ke depan, 10 depa ke belakang. Itu dia satu depa tuan-tuan, 10 kali kan. Spotlight depan, belakang, 10 depan, 10 depa ke belakang. Apabila engkau sudah masuk ke rumah pula, kata Nabi SAW, kalau engkau suluh dengan cahaya ni, nampak objek hitam satu sudut rumah engkau, maka pukullah dengan tongkat ni, kerana itu ada syaitan menunggu dalam rumah engkau kan. Maka dikatakan hadis lain cerita tentang dia masuk rumah. Imam At-Tabarani menceritakan daripada Qatadah sendiri, di antara yang disebutkan dalam ini, baginda memberikan tongkat pada aku dengan sabdanya, sungguhnya syaitan telah menggantikan engkau. Bila engkau keluar rumah, syaitan datang rumah engkau. Pergilah balik, bawa tongkat ni, peganglah sehingga engkau tiba di rumah engkau. Bawa sampai di rumah. Bila kau tengok di penjuru rumah engkau ada objek yang pelik, benda yang pelik, binatang pelik, kau pukul dengan tongkat ni. Aku pun keluar dari masjid, dia kata, maka tongkat ini pun bersinar dengan lilin, bercahaya sungguh terang. Aku pun menjadikannya sebagai penyuluh jalan. Aku tiba-tiba aku balik sampai ke rumah keluarga aku lihat di satu sudut, bila dia nak tidur tu, dia ternampak satu sudut ada seekor binatang yang berbulu tajam macam landak dia. Ternyata di sana terdapat seekor landak, disebut di sini, terjemahan dia landak. Aku terus memukulnya dengan tongkat sehingga binatang tu lari keluar. Apa yang Nabi sebut, seolah Nabi tahu ada benda dalam rumah dia tu. Jadi tak kesemua kita keluar rumah, syaitan datang ganti kan. Mungkin kes dia aja, ataupun kes orang lain yang tertentu sahaja yang Nabi tahu ada syaitan duk kacau dia. Maka balik dan bawa tongkat Nabi. Muslimin rahimakumullah sekalian, inilah kita kata keberkatan Nabi itu mampu menghalau kotoran-kotoran. Keberkatan Nabi. Kadang-kadang orang kata buat apa, kita contohnya kalaulah dapat pegang sepatu Nabi, sudah pasti ada kebaikan yang mengalir kepada kita yang menyentuh. Seperti mana para sahabat yang menyentuh kesan-kesan Nabi, tongkat Nabi bagi. Ada satu kisah seorang lelaki namanya Abu Abbas, bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu Nabi. Ibnu Abbas anak Abbas bin Abdul Muttalib. Ada seorang lagi nama Abu Abbas. Abu Abbas bin Jabar nama dia. Dia ni buta. Bila dia jalan, bila azan dia datang juga ke masjid. Jadi tiba-tiba satu malam tu dia datang waktu maghrib, malam isyak, hujan lebat gelap. Dia nak balik payah. Jadi Nabi kata, engkau nak ambil tongkat aku. Nak ambil tongkat, nanti bercahaya jalan engkau, kau boleh jalan balik ke rumah. Para sahabat heran. Buat apa Nabi nak bagi lampu kat dia, sedangkan dia buta? Kalau siang pun gelap, malam hujan macam mana pun gelap, sama aja. Tapi Nabi bagi tongkat, ada lampu, bukan ada lampu bercahaya macam tongkat tadi. Tongkat ni akan bercahaya, menyuluh engkau senang nak balik jalan. Maka dikatakan Abu Abbas terus pegang. Sahabat pun tercengang. Dia ni dah buta, boleh nampak cahaya ke? Maka dia pun pegang tongkat, jalan ikut cahaya, sehingga sahabat-sahabat lain follow dia pula. Follow orang buta tu. Abu Abbas bin Jabar nama dia. Dia pula jadi guide, duduk depan sekali tunjuk, ni lopak air, elak sikit. Sahabat lang gelap tak nampak. Guna lampu tongkat yang Nabi bagi, dan dia pula yang guide. Kanan sikit, ni ada lopak, kiri sikit dan sebagainya. Sampai dia balik ke rumahnya dengan keadaan keselamat, taklah terkena lopak kolam-kolam air ataupun lopak-lopak air. Itulah keanehan dan juga mukjizat baginda Nabi SAW yang luar biasa. Satu lagi kisah Qatadah tadi. Qatadah bin Nu'man. Dia setelah itu mata dia kabur. Waktu mata kabur. Setelah dalam perang Uhud, saya tak pasti sama ada perang Uhud ni dulu ataupun kisah tongkat tadi dulu. Jadi dalam perang Uhud, dia menyertai perang sehingga mata dia kena anak panah. Tikam mata dia. Bayangkan tuan-tuan, anak panah tikam mata. Terpacak di sini, maka dia tak tahu nak buat macam mana, sakit, dia cabut sendiri. Dia tarik anak panah tu, cabut. Sehingga bola mata dia tu terbunjol, terkeluar, tergantung dengan urat-urat sampai tergantung di pipi. Tergantung goyang macam tu.
sakit dalam perang Uhud. Tiba-tiba orang beritahu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Qatadah mata dia demikian." Maka Nabi lari meluru pada Qatadah, pegang bola mata, sumbat baliklah mata dia dengan tapak tangan Nabi yang mulia. Sumbat baliklah mata dia dengan baca doa dan terus sihat. Mata dia tak ada berhenti dah aliran darah, luka-luka dah berhenti, dan dia kata mata aku lebih terang daripada sebelum. Kabur-kabur dah hilang dah. Kelabu asap tu dah hilang, tuan. Cerah mata dia. Ini dua perkara yang berlaku pada Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, saudara kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, orang yang setia dengan Nabi SAW. Mereka yang setia dengan Nabi akan dapat sesuatu, dapat satu-satu. Kawan ni dapat tongkat, boleh guna tongkat untuk macam-macam. Ada yang dapat doa keberkatan. Sehingga ada seorang sahabat yang sentiasa berdamping dengan Nabi. Dia nak dapat satu-satu keistimewaan. Orang tu mungkin dapat keistimewaan tongkat, yang ni dapat kain selendang, yang ni dapat doa, yang ni dapat minuman, makanan, macam-macam. Dia nak juga. Dia sendiri tapi tak pernah minta. Taklah minta, "Ya Rasulullah, bagi doa ke aku ke, bagi apa ke." Dia sering berdamping dengan Nabi. Namanya siapa dia? Al-Barra bin Malik. Tadi kita cerita Barra bin Azib, orang lain. Ni Barra bin Malik. Bin Malik abang kepada Anas bin Malik. Kita selalu dengar khadam Nabi Anas bin Malik. Abang dia Barra bin Malik. Antara orang masuk Islam awal, orang Madinah. Dan sentiasa dia mengikori Nabi, mengiring Nabi ke mana saja. Sehingga Nabi tengok dia dalam keadaan pakaian lusuh. Kira pakaian orang miskin lah. Barra bin Malik. Jadi Nabi kata, "Kam min dha'ifin mutadha'ifin." Berapa ramai orang yang lemah dan nampak lemah, orang pandang lemah pada dia. Memang dia lemah dari sudut harta benda, dari sudut taklah ada nama, glamour dan sebagainya, kedudukan yang tinggi, tidak. Dia orang biasa. Orang pun pandang lebih kurang je dengan dia. Tetapi Nabi kata, "Dhi tamarain," yang sentiasa dengan pakaian lusuh dia, dengan pakaian lusuh. "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah," tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, jadi terus. Maksudnya kalau dia berdoa, dia minta dengan nama Allah, makbul terus jadi. Minhum Barra bin Malik. Terus Nabi bagi kat dia. Antara orang-orang yang doa makbul ni, ni dia orangnya, Barra bin Malik. Orang semua terkejut. Dia dah dapat sesuatu keistimewaan daripada Nabi, iaitu doa dia pasti makbul. Antaranya adalah Barra bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dia sentiasa tak pernah keluar daripada Madinah, berdamping dengan Nabi dalam perang. Tapi setelah peperangan, setelah wafat Nabi, antara dia menyertai perang adalah perang dengan Musailamatul Kadzab. Lelaki yang orang yang mengaku menjadi nabi palsu di Najat. Nama tempat Najat tu satu negeri di Saudi. Bandaraya Najat adalah Riyadh sekarang ni. Jadi di situ munculnya Musailamatul Kadzab yang mengaku jadi nabi. Dia pandai-pandai buat ayat Quran dia sendiri. Dia tulis surat kepada Nabi daripada Musailamah Rasulullah. Dia sendiri gelar diri dia Rasulullah, kepada Muhammad Rasulullah. Lepas tu dia tulislah ayat Quran. Dia mereka ayat Quran sendiri. Lepas tu dapat surat sampai kepada Nabi di Madinah. Nabi tulis balik balas. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab si pembohong. Nabi tak tulis Rasulullah. Memang pembohong dia ni. Hantar balik ke dia. Sehinggalah Nabi wafat, barulah berlaku peperangan membunuh Musailamatul Kadzab. Yang datang bersama dalam perang tersebut adalah Barra bin Malik tadi ni, yang doa makbul tadi. Maka dia datang ke situ menyertai sahabat-sahabat, kata, Barra, engkau ni doa makbul. Nabi dah akui engkau punya kehebatan doa. Tolonglah doa bagi kami menang, bagi kita menang. Maka dia pun angkat tangan, Ya Allah, berilah kepada tentera-tentera Islam orat belikat, dalam istilah Arab lah. Maksudnya kekuatan fizikal yang luar biasa. Tapi Musailamatul Kadzab, dia duduk dalam tembok, dalam bangunan, kira tembok tinggi. Jadi dia orang tentera Islam nak masuk untuk serang tak dapat. Dia orang duduk dalam, pintu rapat. Maka ketika tu Barra bin Malik fizikalnya kecil. Dia orang kecil, taklah macam saiz orang Arab. Dia orang Arab juga tapi fizikal dia kecil.
badan dia kecil. Maka dia kata macam inilah, kamu lambung aku bagi naik atas tembok tu. Lambung, bagi naik atas tembok. Aku akan lompat masuk sana, aku akan buka pintu untuk kamu. Dia orang kata, kamu seorang, dalam tak berapa ramai. Macam mana kau nak ke depan? Tak apa, buat je. Jadi dia pun dah doa tadi, dia orang ni confident. Maksudnya Allah jaga pelihara. Dah doa tadi. Maka dilambunglah dia naik ke atas tembok, dia panjat masuk dan turun ke dalam, diserbu oleh 100 orang tentera Musailamatul Kadzab. Dia dapat berjaya menewaskan semua, walaupun badan dia penuh dengan tetakan 80 luka. Penuh. Tapi dia masih hidup, tak mati pula. Dan dia berjaya buka pintu sehingga tentera Islam yang luar dapat masuk, serang Musailamatul Kadzab. Dia antara orang yang mula-mula mencederakan Nabi palsu dengan cantas kaki. Dia naik kuda nak lari, sempat dia cantas kaki, luka. Ketika tu barulah didatangi oleh sahabat Nabi yang lain, iaitu namanya Wahsy. Dialah yang bunuh Musailamatul Kadzab dengan tombak daripada belakang. Setelah matinya Nabi palsu ni, dia angkat tangan, ya Allah, dulu ni aku bunuh sebaik-baik manusia. Maka hari ini aku bunuh sejahat-jahat manusia. Mudah-mudahan kebaikan aku hari ini mengampuni dosa aku yang lampau. Dia bunuh siapa yang dulu? Iaitu bapa saudara Nabi dalam perang Uhud. Wahsy inilah yang bunuh. Iaitu Sayyidina Hamzah, penghulu bagi segala mati syahid. Dia yang bunuh sehinggalah orang kafir Quraisy lain koyak dadanya, hancurkan dada dia. Dada siapa? Dada Hamzah ni. Wahsy bunuh, tinggal. Orang lain datang cincang-cincang Sayyidina Hamzah. Sampai Nabi sedih sangat. Sampai Wahsy masuk Islam pun Nabi sedih. Sedih, kenang balik cintanya, sayangnya kepada bapa saudara yang telah dibunuh. Jadi Wahsy rasa macam bersalah, walaupun dia dah masuk Islam, berarti dah padam dah dosa lampau. Dah selesai dah. Tapi dia rasa bersalah juga. Maka dia bunuh Musailamatul Kadzab dengan tikaman yang sama. Dulu bunuh Hamzah, tikam di belakang. Musailamah pun dia tikam di belakang. Maka dia harap kebaikan aku hari ini mengampuni dosa aku yang lampau. Itu Wahsy. Kemenangan tersebut berkat daripada doa Bara' bin Malik. Okey, begitulah siri perang-perang Bara' bin Malik ni, sehingga dalam satu peristiwa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab tahun 20-an, 22 Hijrah lebih kurang macam tu. Maka Sayyidina Umar hantar tentera untuk memerangi tentera Parsi. Tentera Parsi agama Majusi. Maka dalamnya Bara' bin Malik datang dengan adiknya Anas bin Malik. Dua beradik ni pergi menjadi tentera Islam. Sampai begitu juga nak panjat tembok yang tinggi, Bara' naik panjat dulu. Sayyidina Bara' panjat dulu. Anas tunggu bawah. Maka bila dia naik atas, musuh bakar tali yang dia panjat tu daripada atas. Jadi api tu merebak sampai ke Bara'. Tangan Bara' dia tinggi dah, nak terjun bahaya. Dia terpaksa nak turun perlahan-lahan. Api tu laju dan cepat sehingga terbakar tangan dia. Orang heran, akhirnya dia jatuh dan syahid. Sayyidina Anas selamat. Orang heran, macam mana Bara' boleh cedera sedangkan dia dah doakan kita tadi ni. Doakan bagi menang. Dia dalam perang lain. Dia sebut perang tu perang Tustar. Sebab tempat tu nama Tustar di Parsi. Perang Tustar. Jadi akhirnya baru Anas buka cerita. Kamu tahu tak dia doa apa? Dia doa, ya Allah berilah kekuatan kepada sahabat-sahabat tentera Islam semua sekali. Tapi ya Allah, aku rindu dan kumpullah aku bersama Rasulullah SAW. Maksudnya dia minta dia mati syahid. Sebab tu dia mati syahid dalam perang tersebut. Dia minta yang lain selamat, dia nak syahid. Begitulah cintanya mereka kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah beri keistimewaan-keistimewaan. Dan kata para ulama, benda ini tak tamat di zaman Nabi je. Malah keistimewaan daripada Rasulullah tu mungkin sampai kepada orang yang betul-betul tebal cintanya, banyak salawatnya kepada Rasulullah SAW, pasti dia akan dapat sesuatu keistimewaan. Sekurang-kurangnya dia dikenali oleh Nabi SAW kerana banyak salawatnya. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimin dan sekalian, hendaklah kita perbanyakkanlah salawat, gandakan pada hari Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan itu akan menambah keberkatan dalam hidup kita dan juga menambahkan kecintaan kita, dan yang kita harapkan adalah syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada masa lagi, kita tengok lagi beberapa kisah yang lain. Diceritakan kisah daripada Abu Amrah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kami bersama Rasulullah SAW
dalam satu peperangan. Orang-orang merasa kelaparan sangat. Mereka minta izin daripada Rasulullah SAW untuk dibenarkan menyembelih sebahagian unta tunggangan. Mereka katakan semoga Allah menjadikan mudah-mudahan kita cadang pada Nabi supaya kita sembelihlah unta yang nak jadi kenderaan ni, nak pergi perang. Dah makanan tak cukup. Jadi kita sembelihlah unta. Buat daging kering, bekalan jalan. Jomlah kita bagi cadangan pada Nabi, mudah-mudahan Nabi terima. Mereka pun datang pada Nabi SAW. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab ada dekat Nabi. Sayyidina Umar melihat bahawa Rasulullah SAW sudah berniat mengizin, macam Nabi nak izinkan yes pada cadangan dia orang nak sembelih unta ni. Sedangkan unta nak jadi kenderaan. Jadi Sayyidina Umar pun kata, ya Rasulullah, adakah ini wahyu atau pandangan ataupun keputusan engkau ya Rasulullah? Ya, Nabi kata, ini pandangan aku, cadangan aku. Boleh, macam Nabi nak bagi kata boleh. Tapi Sayyidina Umar kata, nanti dulu ya Rasulullah, boleh tak aku nak bagi pandangan lain? Ya, silakan. Maka Sayyidina Umar bagi cadangan, ya Rasulullah, kalau kita sembelih unta, dah kurang 3 orang. Maksudnya satu unta tu dia share 3 penumpang. Gililah, 2 duduk atas, seorang jalan bawah. Nanti kawan ni naik atas, yang lain turun, gili-gili macam tu. Kalau dah sembelih seekor, 3 orang tak dapat pergi. Kurang tentera kita. Makanan memang dah kurang. Jadi habis tu cadangan kau macam mana? Dia kata, ya Rasulullah, macam ni lah. Boleh tak kita doa engkau makbul, arahkan tentera semua kumpul saki-baki makanan yang ada catu, korma selonggok, kutlah saki-baki roti, tepung ke apa segala, buat longgok-longgok. Dan engkau doakan keberkatan, mudah-mudahan Allah beri keberkatan dan cukup untuk perjalanan musafir kita perang. Yang ni dikatakan perang ni perang nak pergi perang Tabuk. Perang Tabuk antara perang yang memang paling jauh yang Nabi ikut. Sampai ke Tabuk. Tabuk jarak dengan Madinah lebih kurang 600-700 km. 600-700 km antara tu. Jarak daripada Madinah. Bayangkan dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Kurma tunggu masa berapa hari, berapa minggu lagi nak masak. Sebab kurma masak musim panas terik baru dia masak. Jadi tunggu masa nak petik. Tapi Nabi nak ajak pergi perang. Dan juga ketika tu mereka baru balik dari Mekah. Mekah dengan perjalanan jauh dan berapa perang di Mekah tu. Pembukaan kota Mekah, perang Hunain di dekat dengan Mekah. Balik keletihan, nak pergi Tabuk pula, jauh tu 600 km pula. Jadi keletihan, makanan tak cukup, kenderaan tak cukup. Ya? Sehingga terpaksa kena kongsi unta 3 orang gili-gili. Jadi akhirnya Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, dia orang sahabat sanggup pergi juga. Kita buat macam itulah, catu-catu engkau doakan. Rasulullah pun setuju. Sayyidina Umar senyum gembira dengan cadangan tu. Maka dia orang pun usaha kumpul roti, selonggok, korma dan begitulah makanan-makanan yang lain. Nabi doakan pada Allah keberkatan kepada makanan tersebut. Sehingga tak jadilah sembelih unta tadi. Maka unta tu dapatlah terus berjalan dalam peperangan tersebut. Kalau anda berkenan, wahai Rasulullah, untuk berdoa buat kami pada sisa makanan yang kami kumpulkan, kemudian baginda mendoakan keberkatan padanya, kerana sesungguhnya Allah pasti mengkabulkan doa doa Rasulullah dan memberkati lantaran doa itu. Maka Nabi SAW memintalah bekalan makanan itu dikumpulkan yang masih saki-baki. Mereka mengumpulkan daripadanya mulai sejak 1 genggam. Ada yang pegang, seorang bawa seorang 1 genggam. Nak pergi 600 km. Ada kurma segenggam, roti segenggam, mana nak cukup? Lebih daripada itu, ada yang banyak sikit lah, 2 genggam gitu. Ada yang banyak sikit. Yang paling banyak pun 1 sok kurma. Ada orang yang bawa 1 sok. 1 sok ni 1 cupak. 1 cupak kurma. Lebih kurang macam kita 1, itulah kan. 1 cebok air kita cebok tu kan. Rasulullah SAW mengumpulkan semuanya, kemudian mendoakan keberkatan pada makanan yang dilonggokkan tadi. Setelah itu baginda memanggil seluruh anggota pasukan untuk datang ambil. Semua bawa bekas kosong-kosong, main cedok ambil. Nak ambil kurma ambil, nak ambil ini ambil. Maka dan memerintahkan baginda untuk mengambilnya semua makanan tadi. Tidak ada satu bekas yang dia orang bawa nak cedok tu yang ada kat tangan anggota tadi yang kosong. Tadi ni sikit, nak ikut kalau semua cedok banyak-banyak tu dapatlah 10-20 orang je. Kan? Tapi bila Nabi doa berkat,
Dia orang datang cedok, yang datang beratus, yang ribu orang tu semua dapat ambil dan semua dapat hasil penuh bekas masing-masing. Penuh makanan, sementara makanan yang tersisa tu masih ada, yang berlengguk tu masih ada, yang dapat dah dapat semua dah. Masya Allah, luar biasa. Sementara makanan yang tersisa masih seperti sedia kala. Rasulullah SAW tertawa sehinggalah terlihat gigi geraham baginda SAW. Tertawa Nabi, gelak Nabi, bukan gelak bersuara, gelak senyuman, tenganga mulut. Tak ada suara. Nabi tak pernah gelak kedekah, tak ada. Kita aja menyentuh. Baginda bersabda, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah, dan aku bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah. Nabi mengucap syahadah, tidak ada seorang hamba pun yang bertemu dengan Allah sambil membawa kedua kalimah syahadah ini melainkan akan dijauhkan daripada neraka pada hari kiamat kelak. Dan semua berjalan menuju ke Tabuk, pergi dan balik, cukup makanan yang mereka bawa tadi ni. Cukup, tak ada seorang pun kebuluran, kelaparan. Mencukupi apa yang dibawa tadi ni. Jadi perang Tabuk ini juga peperangan yang sangat hebat. Nak perang dahlah jalan 600 km, nak perang pula dengan tentera Rom. Tentera Rom dan Parsi, dua kuasa dunia, kuasa besar zaman tu. Rom digeruni, Parsi juga. Kadang-kadang Parsi dapat mengalahkan Rom, begitulah seterusnya. Jadi nak lawan dengan tentera Rom di negara Rom, di Syam ketika tu, menguasai Syam, center dia, pusat dia. Jadi dia orang pergi ke utara, dekat dengan Jordan, dekat dengan Syam sana. Nak pergi ke Tabuk. Janji, jadi musuh datang dekat, sahabat Nabi yang datang jauh. Tiba-tiba dia orang datang hantar pengintip dulu untuk mengintip tentera-tentera Islam. Tengok kehebatan tentera Islam ni luar biasa. Datang perjalanan yang begitu jauh, tak ada rupa letih langsung, tak ada keletihan langsung. Siangnya mereka berlatih ketenteraan, malamnya mereka bangun malam beribadah, menangis teresak-esak, macam kanak-kanak menangis pada Allah Ta'ala. Jadi bila masa mereka rehat, jalan begitu letih jauh, tak ada langsung keletihan. Jadi akhirnya tentera Rom tak berani keluar untuk lawan, tak datang pun. Maka Nabi tunggu punya lama, sekian baliklah. Nabi pun balik dalam keadaan tak perang. Jadi para sahabat rasa gelisahlah pula, kami datang nak perang kotlah dapat menang pun dapat harta rampasan, kalau terbunuh pun dapat pahala syahid, tapi apa pun tak dapat. Jadi turun ayat Al-Quran membela para sahabat ni, menunjukkan bahawa usaha mereka walaupun tak jadi perang tapi tak sia-sia. Usaha mereka sangat menguntungkan. Keletihan mereka, kelaparan mereka, penat lelah mereka, susah payah mereka dalam perjalanan, semua akan dicatat sebagai amal pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu peperangan Tabuk, dan kisah tadilah mukjizat Nabi doa sehingga mencukupi makanan yang sedikit mencukupi untuk tentera pergi balik. Dalam peperangan tersebut datanglah sahabat, antaranya Sayyidina Osman bin Affan, sumbangan yang sangat besar, sumbangan yang sangat banyak. Sumbangan yang sangat, sehingga Nabi gembira dengan sumbangan Sayyidina Osman bin Affan. Nabi doa supaya Sayyidina Osman ni tak akan ditimpa apa-apa lagi kemudaratan setelah itu. Maksudnya Sayyidina Osman tak akan kena apa lagi, takkan, kalau dia buat silap pun tak catat dosa, Allah ampun siap-siap dah. Sayangnya Nabi kepada Sayyidina Osman kerana bayangkan sumbangannya sangat banyak. Begitulah sahabat-sahabat yang lain yang banyak juga sumbangan mereka. Jadi hadiah yang terakhir, seorang lelaki yang buta disebabkan doa Nabi SAW, Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW datang menjenguknya ketika dia sedang sakit. Baginda bersabda, sakitmu ini tidak akan membawa kesan apa-apa pun, tetapi bagaimana jika engkau terus hidup apabila aku meninggal dunia tetapi engkau buta pula. Dia menjawab, kalau begitu aku akan sabar dan berharap pahala. Seolah Nabi bagi pilihan pada dia. Kalau kau sabar sakit, tapi bagaimana nanti, seolah kalau dia bagi pilihan, nak aku doa bagi kau sembuh, atau kau nak sabar mengharap balasan pahala daripada Allah dengan sakit engkau ni, sampai mungkin aku meninggal nanti kau buta pula mata. Baginda bersabda, kalau begitu engkau akan masuk syurga tanpa hisap, kerana kau sabar dengan ujian sakit ni. Dahlah sakit, Nabi, banyak orang bila sakit minta Nabi doakan sembuh, tapi dia ni tak nak minta.
Supaya apa? Supaya dia dapat sabar. Dengan sakitnya itu, dia nak guna pahala sabar tu. Apa dia pahala sabar, tuan-tuan? Pahala sabar adalah syurga tanpa hisap. Tak perlu, Allah tak hitung dah berapa banyak wang ringgit engkau, berapa banyak harta benda kau, tak hitung lagi dah. Bangun kita daripada kubur, kita akan masuk kubur di alam barzakh. Bangun dinamakan hari ba'thi, hari kebangkitan. Bangkit di kubur. Kumpul di mahsyar, hari hasyri. Setelah tu, orang-orang ni terus shortcut ke syurga. Sedangkan yang lain banyak lagi proses nak dilalui. Hisab dah juta tahun nak queue tunggu seorang. Lepas itu nak tunggu pula mizan, timbang pahala dan dosa. Buku catatan amal pula, nak lintas sirat pula. Banyak lagi proses yang makan masa berbilion, trilion, tak ada angka yang kita boleh sebut. Jutaan-jutaan tahun, tuan-tuan. Punya banyak, lama. Orang ni dengan kesabaran, syurga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nabi bagi pilihan pada Zaid. Mungkin waktu aku mati nanti kau buta pula mata. Kau sakit sekarang ni. Kan? Tak apa, dia kata aku nak sabar mengharap balasan pahala daripada Allah Ta'ala. Dan nak mengharapkan pahala sabar tu. Bagi Nabi Sadar, kalau begitu, engkau akan masuk syurga. Kalau kau betul-betul sabar tadi, syurga langsung tanpa hisap. Shortcut terus. Dia pun sampai ketika Nabi wafat, dia kena buta apa yang Nabi sebut tadi, terus buta. Daripada Zaid bin Arqam berkata, mataku sakit. Nabi menjengukku dan bersabda, wahai Zaid. Zaid ni sahabat Nabi, bukan musuh, tapi dia pilih yang jalan tu. Wahai Zaid, kalau matamu menjadi buta, apa yang engkau lakukan? Aku jawab, aku akan sabar dan mengharapkan pahala. Bagi Nabi bersabda, kalau matamu menjadi buta kemudian engkau sabar dan mengharapkan pahala, maka pahalamu adalah syurga tanpa hisab. Daripada Anas berkata, aku bersama Nabi SAW menziarahi Zaid bin Arqam yang sedang buta mata. Bagi Nabi bersabda kepadanya, wahai Zaid, kalau matamu menjadi buta, apa yang kau lakukan? Lebih kurang macam itulah. Jadi dia datangkan daripada riwayat-riwayat yang berlainan. Ceritanya, akhirnya Sayyidina Zaid bin Arqam sakit, makin tenat dan matanya buta setelah Nabi wafat. Dan begitulah penghujung hayatnya. Saya tak pasti tahun bila dia meninggal dunia. Dan itu yang Nabi sebutkan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah kekuatan sabar. Memang bila Allah sayang dengan seorang hamba, Allah akan datang lagi ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Sehingga dalam riwayat Imam At-Tabari, dalam kitab Imam Tabari, dia menceritakan kisah bagaimana kalau Allah sayang pada seorang hamba, sedangkan dia punya dosa pun banyak, dia tak pandai nak bertaubat orang ni. Dia lupa nak bertaubat. Allah sayang dengan dia. Mungkin adalah kebaikan yang menyebabkan Allah sayang sungguh pada dia. Kemuliaan dia, mungkin akhlak dia dan sebagainya. Akhirnya Allah sayang pada dia, Allah bagi dia sakit, ujian. Mungkin sakit itu, ini, kerana nak jadikan itu proses dia bersabar dan terpadam dosa dia. Nak tunggu dia padam sendiri, dia tak bertaubat. Tak pandai nak bertaubat orang ni. Taubat main-main je, lebih kurang gelak-gelak je. Tak keluar air mata langsung taubat. Sedangkan dosanya dahsyat, besar. Maka Allah nak usaha padamkan dia dengan cara Allah datangkan dia ujian demi ujian demi ujian demi ujian. Mungkin sakit, mungkin hilang harta, mungkin kena apa banjir ke dan sebagainya. Maka akhirnya itu proses pembersihan dosanya sehingga dia mati dalam keadaan dosa dah tak ada, semuanya pahala yang menanti dia. Wallahu ta'ala alam. Itulah beberapa kisah-kisah mukjizat baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat ambil i'tibar dan pengajarannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.